Dia kena kena. Okay. Testing. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan dan rezeki daripada Allah Azza wa Jalla untuk kita bertemu, dan khususnya untuk Ana lah, untuk Ana kembali kepada Baitus Salam ni setelah, seingat Ana 2 tahun 2 tahun, lagi-lagi dengan berlakunya Covid ni, Ana tak sampai ke Baitus Salam. Dan kepulangan ke satu tempat ni, dia adalah sesuatu yang disukai oleh orang Arab. Orang Arab dia ada frasa, dia kata al-audu ahmad. Kita pulang kat satu tempat tu lagi bagus, kan? Dan sebahagian ulama bahasa Arab dia disebutkan dalam buku yang menceritakan tentang peribahasa mereka, frasa al-audu ahmad ni, pulang itu lebih baik dan lebih terpuji tu, asalnya digunakan dalam kisah ada seorang laki Arab ni, dia datang meminang seorang perempuan, kemudian dia hilang. Family perempuan tu mana pergi lelaki tu? Kemudian lelaki tu datang balik kepada keluarga yang dia nak pinang perempuan tu lah. Jadi daripada situ, kata-kata al-audu ahmad tu, bila lelaki tu datang pulang balik ke keluarga yang perempuan dia nak pinang tu, frasa tu jadi masyhur di kalangan orang Arab. Bila ada orang pergi mana-mana ke, kawan ke, sahabat ke, orang kita cintai ke apa, kemudian datang balik, orang Arab akan kata al-audu ahmad. Okay, al-audu ahmad. Dan hari ini kita nak bincang tentang tajuk tawakal. Kita nak bedah buku Tawakal ni, bergantung sepenuhnya kepada Allah, karangan Dr. Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji. Okay. Dalam bahasa Arab dia tajuk dia At-Tawakkul wa alaqatuhu bil asbab. Tawakal dan hubungannya dengan sebab-sebab. Okay. Jadi sebelum kita mulakan, Ana nak sentuh dulu tentang siapa pengarang kita ni. Pengarang kita Syekh Dr. Abdullah bin Umar Ad-Dumaiji ni, dia ulama semasa lah. Okay, ulama semasa, masih lagi hidup. Hafizahullahu wa wafaqah. Beliau berada di Arab Saudi, pensyarah di Ummul Qura kalau anda tak silap pensyarah di Ummul Qura bahagian akidah. Dan Syekh Ad-Dumaiji ni banyak buat kitab, banyak pengarang kitab Kitab yang ada dengan kita hari ni tentang tawakal. Syekh Dumaiji juga ada kitab yang menolak liberal. Tesis PhD beliau kalau anda tak silap menolak liberal, lebih kurang 1000 lebih muka surat Antara rujukan utama lah kot anda rasa Dr. Firanda punya tesis. Okay. So Dr. Dumaiji ni atau Syekh Dumaiji ni masyhur antara ulama yang terkenal lah pengkhususan dia dalam bidang akidah. Dan tawakal ni sebagai mukadimah hari ni, sebelum kita nak masuk buku, tawakal ni dia adalah sebahagian daripada amalan hati. Okay, a'malul qulub. Jadi apa dia amalan hati ni? Amalan hati, okay, mengikut definisi sebahagian ulama adalah al-a'mal allati yakunu mahalluha al-qalb. Dia adalah amalan-amalan yang tempatnya di hati kita, dan amalan hati yang paling utama dan paling agung adalah beriman kepada Allah. Wa a'zamuha al-imanu billah. Okay. Setelah kita ada iman kepada Allah, datang amalan-amalan hati yang lain. Hadza bil idafati ila al-mahabbah. Datang amalan hati al-mahabbah. Kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Okay. Wal khauf, kita takut dan gerun. Ar-raja, kita berharap. Wal inabah, kita kembali kepada Allah. Dan antaranya at-tawakkul. Dalam bahasa Arab dia tawakkul, dalam bahasa Melayu kita panggil tawakal. Okay. Jadi semua ni amalan-amalan hati ni, dia bertujuan untuk memberikan seorang hamba tu merasai ketenangan dan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dia. Okay,
Okay, kesabaran, keyakinan, tawakal, khauf dan roja ni, di samping dia amalan hati yang kita buat kerana Allah, fungsi dia adalah supaya kita boleh teruskan hidup macam biasa. Sebab kalau tak ada amalan hati, kehidupan yang penuh dengan ujian dan cabaran ni, kita akan jadi orang yang gagal, ataupun bukan sahaja orang yang gagal, orang yang kita cakap dia berputus asa. Okay, bila datang ujian demi ujian kan, cabaran demi cabaran, okay, orang tu bila dia tak ada amalan hati apa jadi, dia akan, kita cakap crumble. Crumble ni istilah bahasa Inggeris lah, maksudnya dia akan jatuh kan, sebab dia tak ada amalan hati. Kerana manusia tu walaupun dari sudut zahir dia kuat macam mana pun, dia sebenarnya kekuatan tu balik kepada dia punya apa yang ada dalaman dia, dekat batin dia. Okay, ada orang fizikal dia kuat tapi emosi dia tak kuat kan. Ada orang dia punya kemampuan fizikal dia tinggi, dia boleh angkat berat, boleh macam-macam lah, bench press lah 100 kilo apa semua, tapi dia punya emotion dia tak kuat macam dia punya fizikal dia. Dia punya mental tak kuat macam fizikal dia. Badan dia mungkin sadar tapi senang terasa. Badan dia mungkin sadar tapi dia kalau kena ujian sikit dia cepat melatah kan. Ada orang yang mungkin dia kurus cekeding, okay, mungkin tak ambil protein ke tak pergi gym pun, tapi kalau kena ujian dengan cabaran dekat dia, bertubi-tubi datang, dia boleh teruskan hidup dia. Sebab dia ada kekuatan dalaman yang kuat. Okay, dia ada kekuatan spiritual dia, okay, psikologi dia, emosi dia, mental dia kuat kan. So kita kadang-kadang zaman moden ni, bila kita dipengaruhi dengan arus materialistik ni, materialism, kita nak tengok yang zahir. Orang tu, oh dia sadar, orang tu ada kekayaan, orang tu ada ni, dia ingat dengan ada benda-benda macam tu dia boleh berjaya dan hidup dan terus hidup dalam keadaan tenang. Tak. Kita pun tahu kan, orang yang kadang-kadang kaya pun serabut. Kita mungkin nampak dia bahagia daripada sudut luar, tapi dia serabut. Sebab Imam Ibnul Qayyim kata, kat dunia ni kita tak akan dapat lari daripada kerisauan. Orang yang orang yang marhin lah kita cakap, orang yang marhin, kerisauan dia adalah dia perlu dapat kewangan yang cukup untuk sara hidup dia, betul tak? Setiap bulan dia kena, orang cakap kena bekerja sungguh-sungguh lah. Dia kena strive untuk dapat kewangan yang cukup untuk sara hidup dia. Itu kerisauan bagi orang marhin. Kerisauan bagi orang kaya pula apa? Orang yang senang ni, kerisauan dia adalah hilang benda tu. Dia kena, kalau dia sihat, fizikal dia elok, dia takut dia sakit. Kalau dia kaya, dia takut orang datang curi. Dia takut ada orang selewengkan dia punya pemilikan dia ke apa ke, orang yang terdekat dia khianat dia ke. So semua orang risau. Semua orang risau, semua orang kena, kerisauan tu kena dekat semua orang kan. Hatta dekat orang kaya lah. Okay, hatta dekat orang kaya. So itu kepentingan amalan hati. Amalan hati ni fungsi dia adalah dia bagi ketenangan dekat kita ke dalam kehidupan ni, untuk meneruskan kehidupan kita tanpa rasa ada keputusasaan. Okay, terputus asa lah. Okay. Sebab terputus asa ni bahaya. Okay, terputus asa ni bahaya. Sebab itulah ulama akidah bahas kan, terputus asa ni dosa besar kan. Sebahagian ulama menyatakan terputus asa yang komplit, yang sampai ke tahap, okey aku dah tak nak hidup dah. Okey, aku dah tak nak hidup, dah tak berharap dekat Allah dan tak nak hidup. Dah tak berharap ke Allah tu maksudnya orang cakap kat dia, doalah kepada Allah kan, mintalah tolong Allah. Dia kata tak apalah, aku tak nak. Allah pun tak akan tolong aku dah. Allah pun tak boleh tolong aku. Siapa yang boleh tolong aku sekarang? Sampai ke tahap macam tu, itu apa yang ulama akidah istilahkan al-ya's. Al-qunut ataupun al-ya's. Al-qunut dengan ta, bukan ta. Ta tu berdiri ataupun kunut, doa kunut lah. Ni al-qunut dengan ta tu maksudnya dia dah give up. Dan di antara sebab kenapa ulama kata bunuh diri tu dosa besar, kerana orang yang bunuh diri dia ada unsur al-ya's ataupun al-qunut tu. Sebab dia dah putus asa, betul tak? Bunuh diri ni biasanya dia adalah option terakhir kan, option yang terakhir. Bagi seorang manusia tu, benda yang paling dekat dengan dia yang dia tak nak hilang adalah kehidupan dia sendirilah. Kalau kehidupan dia sendiri pun dia sanggup buang, dia sanggup lepaskan, maksudnya dia dah sampai ke tahap al-qunut ataupun al-ya's yang paling tinggi. Dan itu merupakan dosa besar, dan sebagian ulama kata menyebabkan orang tu keluar daripada Islam. Kalau dia ada total
total kita cakap dah tak berharap kepada Allah, total terputus asa daripada hidup ni, dia boleh menyebabkan keluar daripada Islam. Okay? Dia kata Imam Ibn Al-Qayyim berkaitan dengan a'malul qulub ni, amalan hati ni, fa'amalul qalbi huwa ruhul ubudiyyati wa lubbuha. Okay, amalan hati ni adalah roh kepada ubudiyah, keberhambaan kita kepada Allah, wa lubbuha, dan core dia. Okay? فَإِذَا خَلَى أَمَلُ الْجَوَارِحِ مِنْهُ كَانَ كَالْجَسَدِ الْمَوَاتِ بِلَا رُوحِ. Jadi kalau amalan anggota kita, jawarih kita ni, solat, puasa, zakat kita ni, tak ada amalan hati yang berganding dengan dia, maka dia seolah macam badan kita ni atau jasad kita ni macam mayat hidup. Orang nampak bergerak lah, orang nampak solat lah dari sudut zahir, tapi dalaman tu dah tak ada apa dah. كَانَ كَالْجَسَدِ الْمَوَاتِ بِلَا رُوحِ. Okay? Itu kata Imam Ibn Qayyim tentang pentingnya amalan hati ni. Jadi ini sebagai mukadimah tentang pentingnya kita ambil berat tentang amalan hati. Okay? Yang mana ulama biasanya akan bahaskan perbahasan tentang amalan hati ini dalam dua cabang ilmu. Cabang ilmu yang pertama, cabang ilmu tazkiyatun nafs, okay? Ataupun tasawuf lah kita cakap bagi istilah sebagai orang. Istilah yang dalam cabang ilmu kedua adalah akidah. Okay, akidah. Sebab amalan hati dia kait rapat dengan tazkiyah dan akidah. Okay, tazkiyah dan juga akidah. Okay, kita masuk buku kita. Okay. Jadi untuk go through semua mustahil lah kan, atau mustahil secara adat. Walaupun tak mustahil secara akal, tapi nak go through semua dalam masa hari ni mustahil secara adat lah buku. Okay, kalau kita nak go through semua. Jadi Ustaz Abu Mubarak bincang dengan Ana nak ambil part mana, Ustaz nak ambil part mana. Jadi Ana cakap Ustaz nak ambil first half, separuh pertama. Separuh pertama sampai lebih kurang 171-72 macam tu. Okay, jadi Ana akan cubalah, bukanlah Ana kata cover semua sampai 170 kan. 170 muka surat siapa boleh nak cover semua. Jadi Ana akan pilih point yang paling penting. Okay, dan selebihnya antum bacalah kan, selebihnya antum baca. Okay, Ana tak mampu nak hurai ke semua 170 muka surat tu, dengan setiap muka surat tu Ana hurai. Okay, tapi kita ambil yang poin-poin penting. Kalau tak boleh dapat semua, kita jangan tinggal semua. Okay, ulama kata ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Okay, so kita masuk buku kita ni. Mula-mula kita buka muka surat. Kita buka muka surat 4. Okay, muka surat 4. Okey, kita tengok dekat muka surat 4 perenggan nombor 3. Pada muka surat 4 perenggan nombor 3 kata pengarang kita, dari sini para ulama salafus salih sangat memberikan perhatian yang besar dalam menjelaskan maqam yang tinggi ini, maqam kedudukan bagi tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadikan tawakal ini sebagai gabungan iman. Ataupun kita cakap terjemahan yang sesuai juga, tawakal ni sebagai perkara yang terkumpul padanya iman. Okay, dalam bahasa Arab dia jima', tapi bukan jima' yang lagi satu. Dalam bahasa Arab perkataan jima' ni ada dua maksud. Satu yang antum tahu tu, ma'ruf. Kedua, jima' dalam bahasa Arab maksud dia menggabungkan semua perkara. Okay, menggabungkan semua perkara. Sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, antara kitab Imam Syafi'i adalah Jima'ul Ilm. Kan, orang yang dia mungkin tak belajar bahasa Arab, dia akan terkejut. Kenapa nama kitab Imam Syafi'i Jima'ul Ilm? Jima'ul Ilm tu maksudnya perkara yang menggabungkan, mengumpulkan semua ilmu. So, jima' dalam bahasa Arab tak mesti dia maksud dengan yang kita faham. Itu salah satu maksud. Okay? Maksud yang lain adalah menggabungkan semua perkara. So, Ibnu Abbas kata tawakal ni adalah Jima'ul Iman, perkara yang mengumpulkan semua iman. Okay, perkara yang mengumpulkan semua iman. Bahkan mengenai hal ini Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ni siapa? Anak murid Ibnu Abbas. Okay, anak murid Ibnu Abbas mengatakan tawakal itu setengah dari iman. Okay, at-tawakkul nisful iman, kata Sa'id bin Jubair. Kata Al-Fudail bin Iyad, Al-Fudail ni tabi'in.
sangat masyhur, okay, soleh dan sangat alim. Kata Al-Fudail, at-tawakkul dalam bahasa Arab dia, tawakkul adalah qiwamul ibadah. Kalau dalam buku antum diterjemah, tawakal adalah penegak ibadah kan, penegak ibadah. Jadi kat sini dia nak highlightkan, kata bahawa salafus soleh memandang tinggilah kedudukan ataupun maqam tawakal ni, sangat penting. Kerana dia kata kat bawah tu, kerana peranan dan fungsi yang besar tersebut, maka tawakal mendapat perhatian yang sangat besar dari para salafus soleh. Okay, para ulama telah membahasnya serta mengklasifikasikannya di dalam kitab Sunan dan Musannaf mereka. Okay, kitab Sunan masyhur lah, kitab hadis Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Musannaf, siapa tahu kitab Musannaf apa ada? Musannaf kitab apa? Siapa tahu? Ada nak cuba? Musannaf ni kitab hadis. Okay, macam Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Okay, Musannaf ni dia banyak bawa riwayat daripada sahabat. Kalau kitab Sunan, kitab Jami', biasanya dia akan bawa hadis-hadis yang marfu'. Marfu' ni maksudnya yang dinisbahkan ke Nabi SAW. Kalau kitab tu Musannaf, dia bawa hadis-hadis yang dinisbahkan kepada sahabat. Okay, so kata pengarang kita, perbahasan tentang tawakal ni kita jumpa dalam kitab Sunan dan kitab Musannaf. Bahkan ada yang membuat risalah khusus yang membahas tentang tawakal seperti Ibnu Abi Ad-Dunya. Okay, ulama nama Ibnu Abi Ad-Dunya. Ibnu Abi Ad-Dunya ni ulama hadis yang masyhur juga. Sekitar kurun keempat Hijrah. Boleh dikatakan apa sahaja tajuk berkaitan tazkiyatun nafs, kalau kita cari buku, Ibnu Abi Ad-Dunya ada karang kitab yang dikumpul hadis. Kitab Az-Zuhud, tentang zuhud, tawakul ada, Al-Yaqin ada, As-Sabar ada, semua ada. Okay, Ibn Abi Dunya ada karang. Okay. Dan hal tersebut diikuti oleh generasi setelahnya dengan sebaik-baiknya. Generasi yang selalu meneladani dan mengikuti langkah mereka. Okay. Kemudian muka surat kelima tu, okay, pergi ke perenggan kedua. Tengok dia kata, dalam masalah tawakal ni, keadaan umat manusia tampak jelas. Mereka melewati berbagai macam jalan. Maksudnya dalam isu tawakal ni manusia ada banyak jenis lah. Okay. Ada yang dikuasai oleh berbagai macam materi. Maksudnya material dengan kesenangannya pada zaman-zaman akhir ni. Maksudnya orang yang terkena pada dia fitnah materialism. Okay. Yang mana materialism ni dia akan sinonim dengan keduniaan. Jadi orang yang macam ni, bila ada masalah kat dia, first thing dia fikir apa? Dia fikir solusi duniawi. Okay, itu dia. Orang yang dia materialistik, bila kena masalah kat dia, dia punya solusi pertama dia solusi duniawi. Siapa yang aku nak call? Siapa yang boleh tolong aku? Siapa yang aku nak kena contact ni? Apa yang aku boleh buat dengan keadaan aku atau jawatan aku sekarang? Sebab dia orang yang materialistik, so solusi yang pertama sampai kat minda dia solusi duniawi. So kata pengarang, sehingga membuat mereka selalu bergantung penuh pada dunia dan segala perangkatnya dalam wujud ketundukan akal dan fikiran. Tentunya hal itu jelas memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap kelemahan amalan hati mereka. Sampaikan bila kita ingatkan dia kepentingan tawakal, ingatkan kepada dia kepentingan amalan hati, dia macam tak nak dengar. Berlaku tak? Berlaku. Ni saya cerita. Berlaku tak berlaku ni saya nak cerita ni. Dia berlaku bila zaman Covid saya nampak. Zaman Covid, bila orang ingatkan tentang kita jangan lupa Allah lah. Okay, kita jangan lupa Allah, dan kalau boleh kita ubah slogan kita, bukan kita jaga kita. Kita tak boleh jaga kita. Kan? Saya tak boleh jaga saya pun. Tuan-tuan dan perempuan tak boleh jaga diri tuan-tuan dan perempuan pun. Kan, percaya atau tidak, kita tak boleh. Sebab apa? Kita ni sebenarnya sangat lemah. Kan, kita pun tahu manusia ni diciptakan sangat lemah. Okey? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ni lemah sangat. Dahlah kita ni lemah, kita ni jahil, kita juga zalim. Jadi manusia ni kalau dia diletakkan pergantungan kepada diri dia sendiri, dia tak boleh. Kan? Ada orang yang dia pernah tegur slogan kita jaga kita. Kita jaga kita punya slogan tu, dia tak adalah bermasalah pun kalau difahami dengan betul dan ditafsirkan dengan betul. Cuma zahir dia nampak kurang elok dan kurang manis. Sebab bagi orang yang beriman, lagi elok dia kata Allah jaga kita lah.
kan? Allah jaga kita. Kemudian kalau nak tambah, Allah jaga kita dan kita jaga kita ke, ataupun Allah jaga kita kemudian kita jaga kita, cantik dah. Akan menghilangkan segala muskilah daripada slogan tu. Tapi kalau dikekalkan macam tu je, kita jaga kita, ada orang yang tegur, dia kata kita tak boleh jaga diri kita sendiri kan, kena ubah slogan tu kepada Allah jaga kita. So sampailah setengah anak-anak muda kita ni dekat media-media sosial, dia kata, oh kenapa nak kena fikiran jumud sangat, betul lah kepada siapa lagi nak diserahkan urusan kita, takkan nak harap kat kerajaan, kata dia. Okay, itu mungkin betul, tapi kenapa dia lupa yang paling utama sekali yang akan jaga dia? Betul tak? Jadi orang yang macam ni, yang dah terpengaruh dengan keduniaan macam ni, bila kita ingatkan kepada dia dalam zaman Covid ini yang penuh dengan ujian ni, untuk kita jangan lupa letakkan pengharapan pertama kita kepada Allah, dia jadi malas nak dengar. Betul tak? Dia jadi macam tak payahlah nak cakap benda tu kat aku, semua orang tahulah. Benda tu common knowledge lah, common sense lah. Memang dia common knowledge dan common sense, tapi kita kena tekankan lah. Sebab sekarang ni nampak lemahnya penggantungan kita terhadap Allah dalam isu macam ni. Bila timbul je, orang suruh ingatkan kepada Allah, dia tak nak dengar. Dia cuba alihkan topik. Kan dia kata semua orang dah memang berharap kepada Allah, kenapa nak kena ingatkan lagi? Siapa kata semua orang berharap kepada Allah? Betul ke? Dan kalau semua orang berharap kepada Allah, pengharapan dan penggantungan semua orang kepada Allah tu betul-betul telah kita cakap tahqiq kepada keadaan yang paling sempurna ke, ataupun ada sikit-sikit je? Kan? Jadi tugas kita adalah kita kena usaha untuk tahqiq pengharapan dan penggantungan kepada Allah tu. Okay? Kalau betul ada kita dah berharap, adakah benar pengharapan kita tu sebulat-bulatnya, yang total kita boleh bagi, betul tak? Jadi macam tentang yang terpengaruh dengan keduniaan dan materialistik ni memang berlakulah zaman sekarang. Ya, terutamanya anak muda kita, anak-anak muda kita. Okey, yang dekat bawah, kat perenggan bawah tu kata pengarang, ada pula yang lebih memilih duduk diam. Yang ni jenis kedua manusia dalam isu tawakal. Membaringkan diri ke lantai dan membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa malas. Okey. Sambil berusaha mencari dalil yang dapat dijadikan dalih atas tindakannya. Orang kata awak ni sihat, tubuh badan awak sihat, awak ada kemampuan. Okey. Keluarlah cari kerja contoh. Dia kata tak apa, tak maulah. Kan? Kalau aku bertawakal sungguh-sungguh kepada Allah ni, tawakal benar-benar ni, nanti rezeki sampai juga dekat alamat. Kan? Nanti Lazada hantar juga barang. Kalau betul-betul tawakal lah, dia kata macam tu. Itu konsep yang salah, konsep yang cacat dalam pemahaman terhadap tawakal. Kenapa cacat? Nanti kita akan tengok apa definisi tawakal. Okey. So pengarang buku ni kata ini pun cara yang salah. Okey. Juga memagari diri jika ada serangan kritik. So kalau orang kritik dia cuba justifikasikan dengan dalil contoh. Okey, apa-apa dalil yang dia boleh cari, dengan menampakkan simbol-simbol tawakal kepada Allah dan mengklaim bahawa tawakal itu mengharuskan ditinggalnya semua sebab. Okey. Dan tidak perlu menempuhnya. So ini antara kita cakap inhiraf. Okey. Kepesongan ataupun kesesatan dalam konsep tawakal. Dan akhirnya mereka pun mengasingkan diri di sudut ruangan sambil berkhalwat menyendiri dengan penuh kerelaan untuk mendapatkan rezeki dari kebaikan atau sedekah orang lain. Ni jenis kedua. Opposite kepada yang pertama tadi kan. Yang pertama tadi totally berharap kepada duniawi sampai yang spiritual ataupun aspek penggantungan kepada Allah tu pun dia tak fikir panjang. Yang kedua ni berharap sangat tapi aspek duniawi dia lupa. Kan? Okay. So kita skip sampai ke musyad 7 tu dekat bawah tu. Okay, ada beberapa lagi nanti boleh baca. Sebab anak-anak jimat masa Okay. Penulisan ini dilakukan dengan menghimpun nas-nas syariat dan pendapat para ulama yang berkenaan dengan masalah ini, lalu menyusun sekaligus mengkoordinasikan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya mempersembahkannya dalam bentuk yang seperti ini dengan penuh ketergesaan, bekal yang minimum dan waktu yang sangat sempit. Okay, bahkan dengan usaha yang tidak seberapa. Okay, dengan membolak-balik buku Ibnul Qayyim pada Muqaddimah Tariqul Hijratain. Kemudian beliau quote daripada Imam Ibnul Qayyim lah. Ibnul Qayyim ni bila tulis kitab Tariqul Hijratain,
Dekat mukadimah tu Imam Ibnul Qayyim bagi disclaimer. Kan. Imam Ibnul Qayyim bagi disclaimer. Imam Ibnul Qayyim kata dia kata faya ayyuhal qari'u lahu, wahai pembaca, wan nadhiru fih, dan orang yang tengok kepada buku saya ni, hadhihi bida'atun sahibuhal muzjah. Dia kata ini adalah barang jualan si penulis yang tak seberapa pun nilai dia. Maksudnya idea yang saya kemukakan ni seolah barang yang saya nak cuba jual lah, yang idea dia, yang nilai dia tak seberapa pun. Wa hadza fahmuhu wa aqluhu ma'rudun alaik. Ini kefahaman dan ilmunya yang dipersembahkan kepada kamu. Laka ghunmuhu wa ala muallifi ghurmuh. Kamu yang pembaca dapat manfaat, yang penulis ni dapat al-ghurm, dia dapat risiko. Tu ada kaedah, dalam kaedah fiqh dia kata al-ghunmu bil ghurmi. Al-ghunmu bil ghurmi, iaitu kadar keuntungan kita dapat berdasarkan kadar risiko yang kita ambil. Walaka samaratuhu wa alaihi aidatuh. Pembaca akan dapat dia punya faedah dia. Tapi kalau ada kritikan dan sebagainya, dia akan dikembalikan kepada penulis tu juga, kan. So dia disebut macam tu lah dekat mukadimah ni. Dia quote daripada Imam Ibnul Qayyim. Kita masuk bab 1, definisi tawakal dan penjelasan hakikatnya. Benda yang paling penting sekali bila kita nak belajar apa-apa dalam ilmu agama ni, tak kisahlah cabang apa pun, akidah ke, fiqah ke, tazkiyah ke. Tazkiyah ni akhlak, bahasa Arab ke, kita kena tahu definisi. Dan masalah ramai orang sekarang, dia tak settle dekat isu definisi. Sebab tu ulama-ulama yang dia ada, ulama kita panggil ulama ul jadal. Ulama ul jadal ni ulama usul fiqh yang pengkhususan dia pada perdebatan. Sebab tu ulama al-jadal ni biasanya dalam perbahasan kitab-kitab ilmu berdebat ni, al-adab wal munazarah, al-jadal ni semua, dia kata langkah pertama bila orang nak berdebat apa? Dua-dua kena clear definisi. Dua-dua kena clear apa definisi bagi perkataan yang ataupun statement yang kita nak perdebatkan ni. So itu langkah pertama. Dan kebanyakan kita ni, kita tak betul-betul kuasai atau tahrir, fahami dengan baik apa definisi suatu perkara yang kita nak pelajari. So definisi tawakal dan penjelasan hakikatnya. Pengertian lughawi secara bahasa. Kata at-tawakkul berasal dari kata wakala. Dikatakan alaihi, wakala billahi alaihi wattakala watawakkala. Dia terubah susunan. Watawakala, dia jadi kalla watawa, kan, dia asalnya watawakkal. So wakala billahi alaihi wattakala tawakkal, bererti berserah diri kepadanya. Juga wakala ilaihil amra waklan wa wakula, yang bererti menyerahkan dan meninggalkannya. Dan orang Arab bila dia kata rajulun wakal, rajulun wakal, orang yang diserahkan kepadanya urusan. Kata Al-Azhari, rajulun wukalatun idza kana yakilu amrahu ilan nas. Kalau orang tu, orang Arab ni dari sudut bahasa, kalau orang Arab panggil orang tu wukalah, wukalah ni dia banyak serahkan urusan dia ke orang lain. Sebab wazan dalam bahasa Arab fu'alah, maksudnya dia banyak buat. Humazah, dia banyak mengumpat. Wukalah, dia banyak serahkan kerja dia ke orang. Itu wukalah. Dapat assignment, dapat kerja tertentu ke, dia malah nak buat, dia cari orang. Itu wukalah. Seorang disebut wukalatun jika dia menyerahkan urusannya kepada orang lain. Manakala ni kat muka surat 12, kemudian dia kata dekat yang atas tu, kata al-wakil. Al-wakil ada ya, berwazan fa'il yang bererti maf'ul. So dalam bahasa Arab bila kita cakap orang tu wakil, orang Melayu kita panggil wakil, maksudnya orang yang diwakilkan, orang yang diserahkan kepadanya urusan. Dan kita orang Melayu kita lah, kita cakap ni wakil saya. Ni wakil saya, maksudnya kita yang wakilkan dia untuk buat perbuatan tertentu, beli barang ke dan sebagainya. Itu dari sudut bahasa. Kalau kita nak simpulkan dari sudut bahasa ni,
Dari sudut bahasa kalau kita nak simpulkan, dia tak lari daripada dua maksud. Okey. Pertama, at-tawkil, menyerahkan urusan kepada orang lain. Yang kedua, at-tawakkul. Tawakkul ni maksudnya orang yang dah diserahkan kepada dia urusan tu, dia menyelesaikan urusan tu seperti mana yang orang tadi tu minta. So kalau kita cakap dekat kawan kita, ni saya wakilkan awak untuk hadir ke majlis perkahwinan kawan saya. Okey, hadir dan makan-makan sikit lah. So itu umpama macam syarat dia. So dari sudut bahasa, dia ni jadi wakil yang memenuhi syarat dia bila dia memang pergi majlis perkahwinan tu dan dia makan-makan. Okey, dia makan-makan. Sebab sekarang ni dia apa action yang dia buat tu sesuai dengan apa yang orang tadi serahkan urusan tu pada dia. Itu dari sudut bahasa. Kesimpulan dia dari sudut bahasa, tawakal ni datang daripada kata dasar dia huruf waw, huruf kaf dengan huruf lam, wakala, iaitu menyerahkan. Okey, menyerahkan. Dari sudut makna istilah dia dari sudut definisi terlalu banyak. Okey, dari sudut definisi istilah terlalu banyak. Maksudnya ada banyak ulama yang cuba untuk berikan definisi takrifan masing-masing lah. Sebab dia urusan hati, jadi setiap ulama akan cuba definisikan dengan apa yang dia rasa dalam hati dia, betul tak? Apa yang dia rasa dalam hati dia. Jadi definisi tu akan berbeza-beza ikut apa yang ulama tu tengah hadapi atau dia feel dekat dalam hati dia. Okay? Sebab tu definisi tu berbeza-beza. Okay, kita tengok ada beberapa, ada banyak kan. Ana ada bulatkan berapa yang penting. Ada 3 yang nak ambil. Ada 11, tapi kita nak ambil 3 lah. Kan? Kalau belajar definisi sahaja sampai 11 habis. Betul tak? Belajar definisi je, tak belajar benda lain. Belajar definisi, susah lah kan. So kita tengok definisi Imam Ahmad nombor 2. Okay, musyaf 14 dekat bawah sekali sebelum nota kaki tu. Imam Ahmad punya definisi ni antara yang paling cantik. Kata Imam Ahmad ni dinukilkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Okay, dan juga Imam Abu Ya'la dalam kitab Tabaqat Hanabilah. Okay, Imam Ahmad kata tawakal ni adalah qat'u al-istishrafi bil iyasi minal khalq. Itu bahasa Arab dia. Dalam bahasa Melayu dia, memutuskan pencarian. Maksudnya memutuskan kita pencarian tu, maksudnya mencari-cari manusia untuk tolong kita. Okey. Disertai keputusasaan terhadap makhluk. Maksudnya tawakal ni bila kita dah lupakan dah, kita dah tak mencari-cari lagi dah sebab-sebab duniawi ataupun makhluk untuk tolong kita, kita dah putus asa dah daripada makhluk. Waktu tu bila pengharapan kita semata-mata kepada Allah, itulah dipanggil tawakal. Okey, ini di sisi Imam Ahmad. Beliau juga mengatakan dekat mushaf sebelah kan, Imam Ahmad bagi definisi lain, bagi huraian lain, tawakal bererti penyerahan urusan sekaligus percaya sepenuhnya hanya kepada Allah Jalla Thana'uh. Tawakal adalah tafwidul amr. Tafwid ni asal maksud tafwid serah, betul tak? Serah. Sebab tu kita ada akidah tafwid. Akidah tafwid ni dia serah makna kepada Allah. Okey. Apa maksud Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Saya tak tahu. Saya serah makna kepada Allah. Tafwid lah. Serah. Okey, tawakal ni tafwid. Tapi bukan tafwid tu. Tafwid maksudnya dia serahkan urusan dia kepada Allah. Dalam keadaan bila dah serahkan urusan kepada Allah, dia percaya kepada Allah. Kata Imam Ahmad, tafwidul amr ilallah wathiqatu bihi. Ini ana baca daripada bahasa Arab. So ana baca bahasa Arab, bahasa Melayu. Ana buat perbandingan. Okey. Sebab kadang-kadang kita, kalau kita tengok teks Arab ni, kita akan faham sebab dia terjemahan dia Indonesia kalau anda tak silap. So ada beberapa perkataan tu yang kita tak berapa familiar, kita tengok yang Arab ni kita faham. So dia kata tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah dan percaya kepadanya. Okey, as-siqah billah. Itu di sisi Imam Ahmad. Okey. Dan ni faedah sampingan lah nak cerita. Faedah sampingan je, tak adalah signifikan apa. Kalau kita baca dekat biografi Imam Asy-Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ni biografi beliau dikarang oleh ramai ulama. Imam Ibnu Abi Hatim, ulama hadis yang masyhur, tulis. Kita ada Imam Al-Baihaqi pun tulis. Kita ada Imam Ar-Razi tulis. Ibnu Hajar pun ada tulis. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang buat Fathul Bari pun ada buku khusus berkaitan biografi Imam Syafi'i. Dalam biografi Imam Syafi'i ni,
seingat ana, Imam Syafi'i dia pakai cincin. Dekat cincin Imam Syafi'i tu dia ada terukir atau tertulis Allah adalah tempat kepercayaan ataupun sumber kepercayaan kepada Muhammad. Macam tu dalam cincin Imam Syafi'i tu. Ana tak ingat dalam bahasa Arab dia. Lebih kurang macam Allah thiqatu Muhammad, macam tu lah dalam bahasa Arab dia. So Imam Syafi'i dia pakai cincin tu. Ana tak tahulah kenapa kan. Wallahu alam, mungkin Imam Syafi'i rasa bila timbul isu apa-apa ke benda yang merisaukan, bila dia tengok cincin dia tu dia teringat kot. Kan? Sebab Imam Syafi'i ni dia banyak hadapi cabaran. Hatta Imam Syafi'i meninggal pun dikatakan sebab orang tak puas hati dengan dia. Sebab ada seorang daripada anak murid Imam Malik yang ada dekat Mesir waktu tu, kalau anda tak silap nama dia Al-Ashhab. Al-Ashhab ni dia tak puas hati dengan Imam Syafi'i sebab Imam Syafi'i bila dia pergi ke Mesir untuk sebarkan qaul jadid dia, pandangan mazhab baru dia, ramai orang Mesir mula ikut mazhab Syafi'i, tinggal mazhab Maliki. Zaman tu mazhab Maliki kuat kat Mesir. Zaman sekarang ni mazhab Maliki dekat Mesir sikit je lah. Jadi anak-anak murid Imam Malik ni jadi tak puas hati dengan Imam Syafi'i. Jadi ada salah seorang yang doakan Imam Syafi'i mati. Kemudian berita tu sampai kepada Imam Syafi'i. Okay? Bila sampai ke Imam Syafi'i pun rasa macam sedih lah. Dia sedih dan Imam Syafi'i rasa macam kalau tak perlukan aku tak apa. Okay? Dikatakan Imam Syafi'i pun doa. Imam Syafi'i doa, ya Allah kalau kehidupan ni tak bermanfaat bagi aku, okay, dah tak ada masalah dan sebagainya, maka kau matikanlah aku sekarang ataupun awal. Tak berapa lama lepas tu Imam Syafi'i pun wafat. Okay, dan Imam Syafi'i wafat sebab sakit buasir. Buasir. Imam Syafi'i ada buasir yang sangat teruk. So bila kata tentang kepercayaan kepada Allah ni, itulah ana saja nak cerita Imam Syafi'i punya cincin tu. Dia ada kepercayaan, dia ada Allah adalah sumber kepercayaan kepada Nabi Muhammad. Cincin Imam Syafi'i tu. Kebanyakan anak tak pastilah. Okay, nak kata kebanyakan dia kena buat kiraan lah, tengok statistik pun tak. Tapi dari sudut banyak memang banyak. Ramai. Okay, ulama Islam ni ada macam-macam penyakit kalau kita baca. Ada yang buta, ada yang buasir, ada yang hilang kaki. Ada yang hilang kaki pun Ada yang hilang kaki, ada yang pekak, ada yang juling, ada yang tempang. Terutamanya ulama hadis. Sebab ulama hadis kalau orang tu ada kecacatan, dia akan bagi gelaran. Dia akan bagi gelaran. Contoh ada seorang ulama hadis ni, dia punya gelaran dia Al-A'raj, tempang kan. So ulama hadis dia akan bagi gelaran dekat orang tu ikut apa yang ada dekat dia. Okay, kalau dia juling, dia A'mash, juling. Okay, ataupun dia ada yang buta, panggil A'ma lah kalau buta. Tapi nak kata semua atau ramai anak tak tahu. Nak kata ramai anak tak pasti. Sehingga anak Imam Syafi'i. Mungkin ada imam yang lain, tapi yang ana ingat setakat ni Imam Syafi'i yang memang masyhur dia ada buasir. Sebab apa? Sebab dia katakan, ni ana pun keluar tajuk lagi ni. Dia katakan ulama hadis zaman dulu ataupun ulama-ulama zaman dulu ni, mereka suka duduk majlis lama. So mereka akan tahan daripada buang. Sebab takut terlepas hadis. Takut terlepas hadis ataupun takut terlepas ilmu. Dia rasa macam kalau aku pergi tandas ni, aku terlepas. Kan? Beza dengan kita lah. Kita macam kalau aku boleh aku nak keluar makan dulu, nanti aku datang balik kuliah kan. Aku minum kopi dulu. So ulama-ulama zaman dulu dia tak nak terlepas walaupun sikit. So dia stay je. So dikatakan Imam Syafi'i jadi macam tu sebab dia stay je lah dekat majlis. So itu definisi yang Imam Ahmad bagi. Okay, tentang tawakal. Ada definisi yang lagi satu yang bagus juga. Tengok nombor 9, muka surat 16 nombor 9. Definisi yang Imam Ibnu Hajar bagi. Definisi Imam Ibnu Hajar bagi pun cantik. Imam Ibnu Hajar kata tawakal adalah qat'un nazar anil asbab ba'da tahiyatil asbab. Ba'da tahiyatil asbab. Memalingkan pandangan dari melihat kepada sebab setelah disiapkannya sebab. Setelah disiapkan tu maksudnya setelah kita buat. Contohnya macam ni lah. Kalau kita nak dapat kerja kan, kita apply. Kita apply kerja, kita isi borang pergi interview, itu asbab. Betul tak? Itu asbab. Tak ada orang dia dapat kerja, okay, kalau dia tak buat asbab lah. Dia duduk kat rumah je, dia tak apply, dia tak pergi interview ke apa, tiba-tiba dia dapat kerja. Okay, melainkan orang yang approach dia. Tapi kalau tak ada orang approach dia, dia duduk rumah je, dia tak dapat kerja.
So Imam Ibn Hajar kata tawakal ni adalah setelah kita buat sebab, okay, bagi resume ke, pergi interview ke apa semua, kita qat'un nazar anil asbab, kita dah tak tengok dah sebab. Okay, ya Allah, aku dah buat dah apa yang aku patut, aku dah hantar resume, aku dah pergi interview, sekarang ni aku tak nak fikir dah pasal benda tu, aku harap kau bantu aku. Aku hanya memohon pertolongan kamu sahaja ya Allah, semata-mata. So kita dah tak tengok dah asbab tu setelah kita buat sebab. Itu kata Imam Ibn Hajar. Itu kata Imam Ibn Hajar. Cantik. Sebab nanti kita akan belajar, sebab nanti dalam tawakal ni asbab kepada satu perkara tu, kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak overboard dekat asbab. Kita tak melampau-lampau pada sebab. Kita buat sekadar yang patut, kita buat apa yang syarak suruh, lepas tu kita tak letakkan penggantungan kepada sebab. Okey? Dia jadi bermasalah bila kita letak penggantungan kepada sebab. Kan? Contohnya apa? Saya nak apply kerja, saya tengah nak apply kerja ni, saya ada kawan yang dia ada kabel dalam satu syarikat besar. Kawan ni sebab lah, yang kabel ni sebab. Dia punya berharap, aku harap sangatlah kawan aku yang kabel tu boleh dapatkan aku kerja. Sembang-sembang kat kedai kopi dengan kawan lain kan, aku ada kabel dekat syarikat tu. Aku harap yang kawan aku yang kabel tu boleh tolong aku lah. Dia itu penggantungan yang melampau atau terlebih pada sebab. Sebab dia sekarang ni dah tak fikir Allah dah, dia fikir kawan dia yang kabel tu. Itu pun tak bincang lagi lah hukum pakai kabel kan, tapi dia duk fikir yang kabel tu. So dia dah pengharapan yang melampau pada sebab. So kata Imam Ibn Hajar, tawakal ni lepas kita dah buat sebab, kita qat'un nazar, dah tak tengok dah. Okay, kita dah tak tengok. Bukan kita tak buat langsung, kita buat dulu kemudian kita tak tengok. Itu kata Imam Ibn Hajar. Last kali definisi yang terakhir kita nak ambil, definisi pengarang yang nombor 11 muka bawah tu. Dia kata definisi yang paling dekat dan dapat menggabungkan berbagai penafsiran di atas adalah, iaitu keadaan hati yang berasal dari pengetahuan tentang Allah dan iman kepada keesaannya dalam menciptakan, mengendalikan, memberikan mudarat dan manfaat. Maksudnya rububiyah. Okay, kita ada tauhid rububiyah. Kita tahu Allah lah yang cipta, yang tadbir, yang bagi manfaat dan mudarat, memberi dan menolak. Apa yang dia kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang dia tak kehendaki pasti tak jadi. Okay, sehingga ada keharusan untuk bersandar sekaligus menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, serta merasa tenang dan percaya diri daripadanya, kepadanya. Juga yakin secara penuh pada kecukupan atas apa yang dia sandarkan padanya. Okey. Ada lagi ataupun nak boleh kita simpulkan lagi tentang hakikat atau definisi tawakal ni. Ada lagi seorang ulama yang bagi. Ulama ni nama dia Muhammad Al-Maulud. Okey, Muhammad Al-Maulud bin Ahmad Fal Al-Yaqubi Asy-Syanqiti. Dia ulama daripada Mauritania. Ulama ni Muhammad Al-Maulud ni dia ada buat syair panjang nama dia Mathharatul Qulub. Syair-syair tentang penyucian jiwa lah. So dalam syair dia kata amat tawakkulu fa antu tubashira al-asbab ma mudabbira ma tawakkulika ila mudabbira. Okey, dia kata tawakal tu adalah kamu tubashirul asbab, kamu buat sebab, kemudian kamu bergantung kepada ma'asyuhudika al-mudabbira, kemudian kamu bergantung kepada al-mudabbir, Tuhan yang maha mentadbir. Okay, dia kata amat tawakkulu fa antubashiral asbab ma' syuhudikal mudabbira. Okay, dalam keadaan kamu lepas dah buat sebab, kamu syuhud, kamu memerhatikan Allah. Bukan perhati betul-betul, perhati itu maksudnya berharap kepada Allah. Apa maksud memerhatikan Allah? Iaitu ilmu bi annama yasha'uhu yaqa', iaitu kita mengetahui bahawa apa yang Allah kehendaki akan jadi. Okey, wala yakunu ghairu ma syaa wa sana', dan takkan berlaku apa yang Allah tak kehendaki dan Allah cipta. Jadi tawakal itu adalah kita buat asbab, kita buat jalan yang patut untuk capai suatu perkara yang kita nak tu. Kalau nak berjaya dalam periksa, kita study, itu sebab. Nak dapat kerja, kita apply, kita hantar resume, sebab. Okay, nak bagi nafkah dekat family, kita kena cari kerja. Cari kerja tu pun sebab untuk bagi nafkah kan, ataupun buka bisnes, itu semua sebab. Lepas kita dah buat sebab ni, ma'syuhudikal mudabbira, kita memerhatikan kehendak Allah. Maksudnya apa? Ilmi bi annama yasha'uhu yaqa', iaitu kita mengetahui apa yang Allah kehendaki pasti berlaku. Wala yakunu ghairu ma syaa wa sana', dan apa yang Allah tak kehendaki takkan berlaku. Okey, itulah dia
antara kita boleh cakap kesimpulan yang paling lengkap tentang tawakal. Kalau faham tu, kira dah selesai dah Hana punya KPI untuk daurah tawakal hari ni. Okay. So itu disebut oleh Syekh Muhammad Maulud, nama dia, Muhammad Maulud bin Ahmad Fal Yaqubi Syangqiti. Okay. Kemudian seterusnya dalam buku ni nak masuk kepada, okay, ni bagus. Dia akan sebutkan sekarang dalam hakikat tawakal ni, Imam Ibnul Qayyim kata untuk capai tawakal yang sempurna ni dia ada banyak level. Kena selesai beberapa level. Okay. Ada beberapa tingkatan. Ana tak pasti ada berapa bilangan dia, ana kira je. Ada beberapa juga, ada banyak. So, kita nak cuba habiskan yang tingkatan yang Imam Ibnul Qayyim sebut. Ni penting. Ada 9. Ada 8. Ada 8. Okay. Ni Imam Ibnul Qayyim sebut dalam kitabnya Madarij. Okay, Madarijus Salikin. Okay, kita tengok. Dekat muka 17 dia kata, beberapa ulama yang telah disebutkan namanya menafsirkan tawakal sebagai salah satu atau dua atau tiga daripada hal-hal berikut. Ibnul Qayyim menyebutkannya dengan beberapa tingkatan. So tawakal tu dia sendiri ada maqamat dia, ada tingkatan dia juga. Okay? Dia ada maqamat dia, dia punya tingkatan dia juga. Yang pertama dalam tawakal, kira level pertama yang kita kena ada untuk dapat tawakal ni. Okay, ni sekarang Imam Ibnul Qayyim nak bagi tahu kat kita level-level tawakal. Yang pertama adalah mengenal Rabb dan sifat-sifatnya. Ma'rifatur Rabbi ataupun ma'rifatun bir Rabbi wa sifatihi. Kekuasaan, kecukupan, berakhirnya segala urusan pada ilmunya dan kemunculannya dari kehendaknya. Keyakinan pada kecukupan dari lindungannya dan kesempurnaan pelaksanaan atas apa yang ditugaskan kepadanya, dan bahawasanya makhluk tidak dapat menduduki posisi ini. Ataupun dengan bahasa mudah dia, kita nak simpulkan, dia ada pengetahuan yang baik tentang tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Okey. Dan apa nama dia, tak perlu sensitif. Setengah orang dia dengar tauhid 3 ni sampai sekarang jadi isu sensitif. Dia tak perlu jadi isu sensitif. Dia pembahagian istilah. Kan Ana pernah cerita dulu kat Batu Salam sebelum ni pun Ana dah cerita dia. Dia pembahagian istilah. Kalau ada orang dia allergic dengan 3, ambil 2 pun tak apa. Imam Ibnul Qayyim pernah bagi 2. Ibnul Qayyim kata tauhid ni 2 je. Tauhid al-ma'rifah dengan tauhid at-talab. Ada setengah ulama kata tauhid ni 1 sahaja. Iaitu ifradullah fima yahiqqu lahu ataupun fima huwa haqqul lahu. Mengesakan Allah pada haknya. Apa hak Allah? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat lah. Awak nak ambil 1 ke, nak ambil 2 ke 3 tu tak penting. Okey, itu pembahagian istilahi. So point dia adalah kita kena faham tentang konsep tu, rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Level pertama orang yang nak kena ada tawakal, maqam tawakal ni dia kena tahu yang pertama dia kena ada rububiyah lah. Rububiyah dia kena sempurna. Kan? Dan masalah kita sekarang, kita takuti orang dah mula tak sempurna pada rububiyah. Okay, dengan apa yang berlaku zaman sekarang ni, kes-kes yang tengah hangat sekarang ni, orang mula lihat yang tengok-tengok dah mula kurang pengharapan kepada Allah, dan mula lihat bahawa makhluk pun ada macam kuasa-kuasa sikit untuk tadbir ataupun kuasa-kuasa sikit untuk bagi kat dia ataupun menghalang dan memberi dan menghalang. Seolah makhluk ni dah ada kuasa untuk memberi dan menghalang. Kan? Lagi-lagi di kalangan orang-orang yang dia tak berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah lah, dia ada inhiraf pada mafhum rububiyah. Okey? Sedangkan alam ni pemilikan total dia milik Allah. Pemilikan total dia milik Allah. Yang mentadbirkan segalanya, setiap atom dengan zarah kat alam ni Allah je. Bukan fulan. Kan? Masalah dia, ada orang dia kata alam ni ditadbir oleh wakil-wakil juga selain Allah. Bahkan ada beberapa alam ni ada beberapa section pula. Utara dia ni pegang, selatan dia ni pegang, macam gangster kan. Dia ni pegang utara, dia ni pegang selatan, dia ni pegang timur, macam tu. Jadi dia daripada dia pengharapan kepada Allah, dia fikir macam aku nak masuk kawasan ni, aku nak kena siapa dia punya orang yang mentadbir atau pemilik kawasan ni. Nak kena minta dia punya keredaan orang kat kawasan tu. Kan? So dia dah ada kekurangan pada rububiyah lah tu. Dia ada kecacatan dan kekurangan pada rububiyah. Segalanya dekat muka bumi ni, yang satu-satunya tadbir yang bagi manfaat dan mudarat, Allah Azza wa Jalla. Okey? Allah Azza wa Jalla yang ada hak mutlak untuk segala-galanya.
Lepas dia dah settle rububiyah, dia belajar tentang al-asma' was sifat. Bila dia belajar tentang al-asma' was sifat, bila dia tahu sifat-sifat Allah, barulah dia nak bertawakal. Kalau dia tak tahu sifat Allah, kan, dia nak mencari rezeki, nak mencari kerja, dia nak tawakal kepada Allah dalam proses mencari kerja. Kalau dia tak tahu Allah tu Ar-Razzaq, ataupun dia tak belajar tentang apa maksud Allah tu Ar-Razzaq, macam mana dia nak tawakal dengan sebaiknya? Betul tak? Kan? Kalau dia orang yang kita cakap menghadapi kesakitan, okay, menghadapi kesakitan, ataupun dia orang yang dia menghadapi kesakitan dan mengharapkan kepada dapat penawar, kan, macam mana dia nak tawakal kepada Allah dengan sempurnanya kalau dia tak tahu yang Allah ni An-Nafi', satu-satunya yang beri manfaat, kan. Dia tak tahu tentang Al-Asma'ul Husna, dia tak belajar. Jadi dia punya pengharapan tu pun tak tinggi lah, sebab dia tak menghayati Al-Asma'ul Husna. Sebab tu ulama'-ulama' memang karang buku-buku khusus untuk belajar tentang Al-Asma' dan Al-Husna. Okay, syarah-syarah kepada Al-Asma' dan Al-Husna. Okay, ada banyak buku. So lepas dia dah ada rububiyah, dia dah belajar tentang Al-Asma' wa Sifat, okay, dah tahu nama-nama Allah yang Maha Agung, semua, dia tawakal dia akan jadi lagi sempurna. Barulah masuk pada uluhiyah. Uluhiyah waktu tu adalah dia mengesakan Allah pada tawakal dia lah. Dia tak mensyirikkan Allah dalam tawakal. Dia bukan cakap saya berharap satu semata-mata kepada Allah dan fulan. Itu syirik pada tawakal. Pengharapan saya semata-matanya kepada Allah dan fulan, itu syirik pada tawakal. Kalau dia letak pada satu level, okay, so itu syirik pada tawakal. Jadi level pertama, Imam Ibnu Qayyim kata, kalau kamu nak dapat tawakal yang sempurna, maqam yang pertama kena ada pengetahuan tentang Allah lah. Okay, dari sudut uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat dia. Kedua, itsbatul asbab wa riayatuha, penetapan sebab, pemeliharaan dan penerapannya. Ini pun ada kaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Bismillah. Iaitu kena isbat ada sebab. Okay, kena isbat ada sebab. Dan akidah yang paling sempurna dalam mengisbatkan sebab ni akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okay, Ahli Sunnah wal Jamaah kita tak melampau dalam bab ni. Ada orang yang ada firqah-firqah dalam akidah yang dia menafikan sebab secara total, ataupun dia tak adalah menafikan, lagi tepat dia kata sebab ni satu je, Allah sahaja, yang lain bukan sebab. Okey, yang lain bukan sebab, kan. So kalau cawan kopi ni panas, saya pegang dengan jari, kalau dia panas sangatlah jari saya macam melecur ke, ataupun jari saya melecur, dia akan kata bukan cawan kopi tu yang buat jari saya melecur, tapi Allah Azza wa Jalla yang buat melecur. Cuma pelecuran itu berlaku, lecur tu berlaku secara adat, kebetulan lah. Secara adatnya manusia ni kalau dia letak tangan dekat tempat yang dia bersifat dengan panas ni akan melecur. Api ke, kan, ataupun dia masak air kat dalam ceret ke, letak lecur tangan dia. Dia kata bukan kita cakap water heater tu yang buat tangan dia melecur. Dia kata yang buat melecur tu Allah Azza wa Jalla. Tapi water heater tu apa? Water heater tu dia kebetulan je lah, secara adat dia bila dia ada lecur berlaku. Secara adat dia bila dia ada lecur berlaku. Bila dia tak ada, lecur tak berlaku. Adakah dia penyebab kepada lecurnya jari tu? Tak. Itu pun ada golongan yang macam tu. Dia dalam bab asbab dia tak berapa tepat, dia tak berapa tepat dalam bab asbab. Adalah golongan yang anak rasan tu dah belajar akidah banyak untuk tahu siapa lah, kan, betul tak? Kemudian kedua, kita ada golongan yang dia over. Dia sebab tu, sampai sebab tu yang bagi kita cakap hak mutlak untuk bagi kesan. Okay, so kalau ada setrika panas kat tepi, dia pegang terbakar atau lecur tangan dia, kita tanya dia kenapa lecur tangan tu. Setrika tu lah. Setrika tu semata-mata. Setrika itu semata-mata. Bila dia kata semata-mata, itu akidah yang lagi satu yang sesat. Okay, itu pun masyhur juga, cuma dah pupus Mu'tazilah. Okay, lagi satu kita ada golongan yang kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni, bila kita pegang setrika, oh panas, melecur tangan. Kenapa tangan awak melecur tu? Sebab setrika tu lah, dan izin Allah. Sebab setrika tu dan
Izin Allah. Kalau letak dekat setrika tu Allah tak izin, tak jadi apa. Macam apa jadi kat Nabi Ibrahim. Itulah dia. Kan. So ahli sunnah ni, bila kata ahli sunnah ni pertengahan, dia antara dua ekstrim tadi. So ahli sunnah izbat sebab. Okay, sebab tu ada seorang ulama Syangqit juga masyhur, nama dia Muhammad Salim bin Abdul Wadud. Sangat-sangat alim. Abad ke-20 Hijrah, boleh dikatakan antara tokoh yang, antara yang boleh kata antara paling alim, sangat alim. Alimnya beliau ni, beliau buat syair dalam fiqh mazhab Maliki 14,000 rangkap. Syair 14,000 rangkap. Kita tulis dekat Word 14,000 perkataan dah rasa hebat. Kalau kita tulis sendirilah, kalau copy paste apa dah lagi, betul tak? Dia tulis syair 14,000 rangkap dalam mazhab Maliki. Okay, Syekh Muhammad Salim bin Abdul Wajud. Dia kata dalam syair dia tu, dekat mukadimah syair dia berkaitan dengan akidah. Dia kata dekat mukadimah syair dia, Allah ni khaliqu kulli fa'ilin wa ma fa'al musabbibul asbabi wadi'ul ilal. Allah ni adalah pencipta kepada semua orang. Okay, orang ni dia pelaku kepada perbuatan, tapi pencipta dia Allah. Ini bab beriman kepada qada dan qadar kan. Iaitu kalau antum ingat bila kita belajar qada dan qadar, Allah mencipta segalanya. Hatta maksiat dan dosa pun Allah cipta, tapi yang buat tu hamba. So dia kata Allah ni khaliqu kulli fa'ilin wa ma fa'al. Allah ni pencipta kepada setiap orang dan perbuatannya. Okey, kepada setiap pelaku dan perbuatan dia. Dan Allah juga musabbibul asbab. Kita ada asbab. Macam tadi setrika panas kita pegang melecur, itu sebab. Allah ni musabbibul asbab. Yang membuatkan sebab tadi itu jadi sebab. Itu yang kita cakap tadi, setrika tu, tangan saya ni terbakar atau melecur kerana setrika dengan izin Allah. Dengan izin Allah tu maksudnya Allah yang jadikan dia sebab. Dari sudut penciptaan dia, Allah cipta setrika tu ada kemampuan untuk lecurkan kalau pegang, ataupun api ada kemampuan untuk bakar. So itu masuk musabbibul asbab. Okay, dan Allah juga wadi'ul ilal. Wadi'ul ilal ni maksudnya Allah jugalah yang menentukan sebab-sebab kepada alam ni, meletakkan sebab-sebab kepada alam ni. Untuk kerja kena interview, untuk apa nama dia, kita cakap nak ada zuriat kena kahwin contoh. Okay, itu wadi'ul ilal. So ahli sunnah kita menetapkan sebab, wal akhdhu biha, okay, menetapkan sebab, pemeliharaan dan penerapannya. So kita bila kita hadapi masalah ataupun kita ada benda nak tawakal, kita kena identify apa sebab, maksudnya apa options yang ada, apa wasilah dan options yang ada. Okay, wasilah dan options yang ada itulah kita cakap sebab. Ketiga, memantapkan hati pada pijakan tauhid. Okay, rusukhul qalb fi maqamit tauhid. Okay, rusukhul qalb fi maqamit tauhid. Kata Imam Ibn Qayyim, la yastaqimu tawakkulul abdi hatta yasihha lahu tauhiduh. Tidak akan lurus, okay, tawakalnya seorang hamba, ataupun dinilai benar-benar sampai dinilai benar sehingga tauhidnya dinilai benar terlebih dahulu. Okay, tak akan lurus, tak akan berlaku tahqiq tawakal tu sehingga tauhid dia pun dah lurus juga. So, kata Imam Ibn Qayyim, bal haqiqatut tawakkul tauhidul qalb. Bahkan hakikat tawakal tu adalah dia tauhid yang di dalam hati. Okay, tauhid yang di dalam hati. Kemudian Imam Ibn Qayyim kata, oleh kerana itu, selama di dalam hati masih terdapat kaitan-kaitan syirik, maka tawakal akan tetap dinilai cacat. Orang yang terlibat dalam kesyirikan, kita ambil contoh mudah lah. Orang yang terlibat dalam kesyirikan, contohnya dia cari bomoh, tak tolong bomoh, jelas pengharapan dia kepada bomoh kan. Bila ada masalah, dia cari bomoh, dan dia minta bomoh tu buat benda-benda yang berlanggar dengan syarak, dan apa yang bomoh tu minta yang berlanggar dengan syarak pun dia dipenuhi. Okay, pengharapan dia waktu tu dekat bomoh. So kaedah dia adalah, siapa yang cacat pada tauhid dia, dia akan ada cacat pada tawakal. Siapa yang cacat pada tauhid, dia ada cacat pada tawakal dia. Ha? Dia kata Allah tak adil. Dia tak puas hati dengan orang tadi tu. Dia kata sebab apa? Dia anak orang kaya.
Tak dapat. Okey, itu pun ada kecacatan pada dia punya qada dan qadar dia punya redha. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, ni penting Tawakal ni kita buat sebelum berlaku qada dan qadar tu. Redha setelah berlaku. Berlaku. Jadi kalau dia tengok ada orang tu, dia macam orang tu senang dapat projek ke sebab dia orang kaya ke, dia anak datuk ke apa, dia marah kan. Dia kata Allah ni tak adil. Tu ada kecacatan pada redha. Kecacatan pada keredaan dia. Dan juga ada kecacatan pada tawakal sekiranya dia rasa okey Allah ni dah tak adil dalam pemberian dan pembahagian, so dia rasa macam kurang nak berharap kepada Allah. So dia ada dua-dua lah. Ada masalah pada redha dan tawakal. Redha dan tawakal ni dia sentiasa berganding rapat. Sebab tu Ibn Taimiyah kata hubungan redha dengan tawakal ni dia macam tawakal sebelum, redha selepas. Kan, nak bagi contoh, kalau orang tu dia nak berjaya dalam periksa, okey, bentuk tawakal dia adalah dia study, dia buat sebab study. Bila dah dapat result, waktu tu redha datang. Kan? So orang tak tawakal setelah dapat result. Awak gagal. Oh, saya nak tawakal lah. Tak kena tawakal before. So dia redha, dia dah berlaku dah. Apa yang ditakdirkan tu, al-maqdur tu dah berlaku, kemudian dia redha. Jadi kalau dia tak puas hati dalam kes yang disebutkan tadi, dia ada masalah pada redha dan tawakal. Redha dari sudut dia kata Allah tak adil dalam pemberian. Okey. Masalah dalam tawakal pula, dia akan mengheret dia untuk rasa kalau macam tu apa fungsilah yang aku nak tawakal kalau Allah tu sendiri tak adil dalam pemberian. Dia punya natijah dia waktu tu, kecacatan dalam dia punya redha dia bawa kepada kecacatan dalam tawakal dia. Okey. Dan dengki ni, kalau setakat kita macam tengok tu anak datuk dapat projek, itu tak jadi dengki lagi. Itu biasalah, kita tak puas hati orang kan, tak adil. Tak puas hati dengan kita tidak adil lah, bukan dengki. Dengki ni bila tengok anak datuk tu dapat projek, aku harap dia ni jatuh cacat, tak boleh sambung projek tu, contoh. Dia nak hilang, dia ulama kata taman ni zawal nikmah. Aku mengharapkan nikmat tu tak dapat kat dia. Tapi kalau setakat kita tengok manusia tidak adil dalam pemberian dia, okey, tengok tu bos tu dia dia suka dekat pekerja seorang ni, dia bagi semua kat pekerja seorang tu. Pekerja seorang tu mungkin bodek bos dia kan, setiap hari bagi nasi lemak ke apa ke. Kita tak rasa tak puas hati dengan pemberian orang. Itu tak kira dengki yang mazmum lagi. Biasalah bila berlaku ketidakadilan dalam pemberian, pembahagian manusia buat, biasa. Bila zawal nikmah, tamani zawal nikmah tu yang mazmum. Okey, tamani zawal nikmah, kita mengharapkan nikmat tu hilang daripada dia. Aku harap dia ni, tapi tak elok lah kan, aku harap dia ni accident contoh. Duit banyak dalam bank tu guna untuk sara dia punya kos kat dalam hospital kan. Itu tamani zawal nikmah. Okey. Nombor 4. Okey, tapi ni nak keluar tajuk sikit. Tapi kalau kita macam kita dengki orang buat baik banyak, bukan dengki, kita macam bukan dengki, orang Melayu kita macam oh bagusnya dia ni. Oh dah lah anak ustaz, anak ulama baik pula perangai dia, tengok amalan dia banyak bagus. Contoh. Itu dipanggil al-ghibtu. Ghin ba dengan ta. Kita tak panggil dengki, panggil al-ghib. Macam cemburu lah dengan kebaikan. Itu mahmud. Bagusnya dia ni dah lah anak ulama, hafal Quran, amalan dia bagus. Kalau aku ni macam dia. Itu tak apa, itu mahmud. Okey, itu mahmud. Mahmud tu pujilah. Mahmudah. Okey, nombor 4, menyandarkan hati kepada Allah dan merasa tenang dan tenteram serta percaya sepenuhnya terhadap pengelolaannya. Okey. Nombor 4, dia kata i'timadul qalbi 'ala Allah, dan merasa tenang dan tenteram. Wastinaduhu ilaih wa sukunuhu ilaih. Nombor 4 ni ana teringat ada seorang ulama ni, Imam Ibn Qayyim quote dalam kitab Madarijus Salikin. Nama dia Abu Sa'id Al-Kharraz. Dia ni orang yang kita cakap masyhur, tokoh sufi lah. Tapi dia tokoh sufi yang mutaqaddimin. Tokoh sufi mutaqaddimin, dia tak macam mutaakhirin. Yang terdahulu dia tak macam mutaakhirin. Hatta Ibn Qayyim quote. Bila Ibn Qayyim quote tu maksudnya tak ada kepesongan yang teruk pada dia. Bahkan kebanyakan tokoh sufi yang mutaqaddimin yang awal ni kebanyakannya okey. Kalau ada kepesongan pun sedikit sebanyak lah.
Okay, kebanyakan mereka memang okey pun, tokoh-tokoh besar, ulama pun Imam Az-Zahabi kata dalam Syiar A'lamun Nubala, Abu Sa'id Al-Kharraz ni Imam Zahabi pun puji. Okay, Imam Zahabi kata dia Syekhus Sufiyah dan dia bagus. Okay, Al-Qudwah. Kan? Tapi ana rasa dah ada kot buat daurah dulu pasal tasawuf, sebab dia ada transformasi lah daripada zaman awal. Kan? Asalnya tasawuf ni dia konsep yang mula-mula individu. Kemudian dia start muncul kepada berpuak. Kemudian daripada berpuak dia transform kepada ada konsep dari sudut kepercayaan. Okay? So tasawuf tu sendiri dia berlaku transformasi dari sudut zaman. Tokoh yang sufi awal ni nama dia Abu Sa'id Al-Kharraz ni, Imam Ibn Qayyim quote dalam Madarij beliau. Dia ada kata yang macam nombor 4 ni. Yang ada poin nombor 4 ni berkaitan dengan tawakal. Abu Sa'id Al-Kharraz ni kata tawakal itu adalah ittirabun bila sukun wa sukunun bila ittirab. Kalau kita terjemah harfiah dia, apa benda dia cakap ni? Ittirab tu goncang, bila sukun tanpa ketenangan, sukun tu tak bergoncang lah. Okay? Kegoncangan tanpa ketenangan dan ketenangan tanpa kegoncangan. Okay, memang perangai ulama sufi kan, dia akan cuba bagi terminologi yang macam tu. Tapi Imam Ibn Qayyim syarah. Okay, Imam Ibn Qayyim syarah. Dan antum kena tahu Imam Ibn Qayyim ni dia macam filter. Apa yang ibarat-ibarat ulama sufi yang awal, yang mutaqaddimin, yang perlu kepada penghuraian dan penafsiran, Imam Ibn Qayyim akan hurai dan akan bagi tafsiran yang kena dengan akidah kita lah. Sebab tu penting kita kena baca kitab Imam Ibn Qayyim yang utama dalam bab akhlak ataupun tazkiyatun nafs ni, macam Madarijus Salikin. Madarijus Salikin tu penting. Penting. Sampai ana teringat Ustaz Asri dia pernah cerita sembang-sembang ana, dia kata ana tak boleh bayang ada salafi tak baca Madarijus Salikin. Okey. Madarijus Salikin kena bacalah, beli. Terjemahan pun ada dah, cantik banyak Dalam tu Imam Ibn Qayyim kata dalam syarah Qaul Abi Sa'id Al-Kharraz ni, ittirabun bila sukun tu, ittirab tu kegoncangan tu maksudnya pergerakan. Pergerakan tu maksudnya kita cari sebab lah. Kita cari sebab, kita buat apa yang patut. Okey, kalau kita sakit kita ambil ubat. Bila kita bergerak itu ittirab kan, bergoncang-goncang. Ittirabun bila sukun. Bila sukun tu maksudnya apa? Kita cari sebab tapi kita tak tenang hati kita pada sebab tu. Itu maksud ittirab bila sukun. Kita contohnya kita sakit, kita ambil ubat tapi hati kita bukan mengharap kepada ubat tu. Okey, bukan mengharap kepada ubat tu. Wasukunun bila ittirab, hati kita tenang kepada Allah tanpa kegoncangan, maksudnya tanpa kita ragu-ragu dengan apa yang Allah akan takdirkan. Itu maksud kata-kata ulama nama Al-Kharraz tadi tu. Okey. So dia macam nombor 4 lah, menyandarkan hati kepada Allah dan merasa tenang dan tenteram. Ittirabun bila sukun wa sukunun bila ittirab. Nombor 5. Okey, nombor 5. Nombor 5 berbaik sangka kepada Allah. Husnuzan billah. Okey. Husnuzan billah pun antara maqam atau kedudukan yang tinggi kedudukan yang tinggi yang perlu ada pada orang beriman lah. Dalam buku ni dia quote Imam Ibn Qayyim kan. Ibn Qayyim ni usat 20 poin nombor 5. Ibn Qayyim mengemukakan yang benar adalah bahawa husnuzan kepada Allah pasti mengajak untuk bertawakal kepadanya. Okey. Bila kita husnuzan kepada Allah, dia akan mengheret kita untuk tawakal kepada Allah. Kerana tawakal tidak mungkin direalisasikan padanya pihak yang dijadikan sebagai sasaran buruk sangka dan yang tidak diharapkan. Jadi macam mukadimah kepada tawakal ni, kita husnuzan kepada Allah. Okey, kita husnuzan kepada Allah. Husnuzan kepada Allah ni paksi dia apa? Paksi husnuzan kepada Allah ni ar-raja, pengharapan. Okey? Paksi kepada bersangka baik kepada Allah adalah pengharapan ar-raja. Kan? Dan ulama kita ajar bahawa manusia tu dimuamalahkan dengan pengharapan dan ketakutan sentiasa. Kan, asal antum pernah dengar kan, ada dua burung ni, ada dua sayap. Sayap kiri dia pengharapan, sayap kanan dia khauf, takut kepada Allah. Dan ada yang kata kepala burung tu syukur, umpamanya lah. Hatinya umpama burung. Kepala burung tu syukur, sayap kiri dia mengharap kepada Allah, pengharapan, sayap kanan dia takut kepada Allah. Jadi ulama kata manusia ni dalam apa keadaan yang kena pada dia, dia dimuamalahkan dengan salah satu daripada dua tadi, pengharapan ataupun ketakutan.
Bila manusia tu sakit, kita datang ziarah orang sakit, ubat yang kita bagi dekat dia adalah pengharapan. InsyaAllah Allah akan sembuhkan kau. InsyaAllah ini adalah kafarah kepada dosa-dosa. InsyaAllah dengan ini naiknya kamu punya kedudukan. Kalau kamu sabar dengan bencana ni, darjat kamu akan naik. Kita tingkatkan pengharapan. Kita cakap kat dia, InsyaAllah Allah akan bantu. Awak doalah, doakan, doa banyak-banyak. Kami pun doa untuk awak, InsyaAllah Allah akan bantu. Jangan risau. So waktu tu kita muamalah dengan dia, muamalah kepada dia dengan pengharapan. Kalau dia orang yang terlibat dalam maksiat, kita muamalah dengan dia dengan kemurkaan lah, dengan ketakutan. Kita bagi ancaman dekat dia. Kalau apa nama dia, awak ni bagus, pelajar Muslim dah, tapi saya tengok awak ni nampak macam sokong LGBT. Contoh, mungkar lah kan. Kita ingatkan dia tentang kemungkaran. Awak tak tahu ke LGBT ni, perbuatan kaum Nabi Lut ni antara dosa-dosa besar. Perbuatan awak menyokong gerakan ni, termasuklah awak ni antara orang yang nak menghalalkan apa yang sepatutnya dah jadi haram dan dosa besar ni. Kan? Takut-takut awak ni mengajak orang lain kepada menghalalkan apa yang diharamkan. Dan menghalalkan apa yang diharamkan ni boleh jatuh kufur di sisi ulama akidah lah. Kan? Jadi awak kena hati-hati daripada buat perkara ni. So kita muamalah dengan ancaman dan ketakutan. Okay? Dalam bab tawakal, kita nak lebih mana? Kita lebihkan pengharapan. Yang mana dengan kita lebihkan pengharapan, ar-raja' waktu tu akan bawa kepada husnuzan. Okay? Sebab tu anda tak ingat ulama' mana yang sebut secara spesifiknya. Dia kata, bila awak nak rasa berharap dalam doa awak ni makbul, okay, bila awak nak rasa berharap lah, apa nama dia, yang doa awak ni makbul, cuba awak ingat apa yang jadi kepada peristiwa Nabi Adam dengan Iblis. Okay, Nabi Adam. Okay, Iblis waktu tu dia minta kepada Allah untuk dihidupkan sampai hari kiamat, sedangkan dia buat kemurkaan. So Iblis pun ada permintaan yang makbul. Iblis tu dia minta untuk dipanjangkan umur sampai hari kiamat, dan dia buat perkara yang paling kita cakap teruk lah. Siapa lagi teruk dekat makbul. Ana tak pasti, Ana kena check dulu. Kalau mungkin betul pun dari riwayat Israiliyat. Dari riwayat Israiliyat ni kita kena check lah. Kita Okay, Ana kena check balik. Okay, Ana kena check balik. Dan dia bau-bau Israiliyat. Dan Israiliyat ni pula, cara kita tak tolak terus, kita tak terima terus, kita kena check. Okay, kita kena check. Kalau Israiliyat tu dia datang daripada riwayat yang sahih dan dia tak ada masalah dengan usul akidah kita terima. Kalau riwayat Israiliyat tu masalah dari sudut dia punya sanad ke, ataupun dia ada bercanggah dengan usul akidah kita, contohnya menjatuhkan kedudukan Nabi dan sebagainya, kita tolak. Okay, tapi anda kena check. Anda cakap wallahualam, anda tak tahu. Okay, anda tak tahu. Cuma point dia adalah, bila Iblis diminta untuk dipanjangkan umur tu, Iblis ni kita cakap yang paling teruk lah, yang sepatutnya paling tak ada harapan. Betul tak? Itu Iblis. Jadi kita ni alhamdulillah lah, confirm jauh lagi mulia daripada, ada orang syak tak kat dalam ni, dia lagi mulia daripada Iblis? Tak ada, betul tak? So dia patut rasa macam, aku lagi lah patut, InsyaAllah Allah bantu dan tolong. Okay? So bila ada pengharapan macam tu, dah ada raja, kita akan bina daripada pengharapan tu husnuzan. Okay? Husnuzan, iaitu bersangka baik kepada Allah. Sebab tu kata Imam Ibn Qayyim, wa tahqiq anna husnuzan bihi yad'uhu ila tawakkuli alaih. Okay, yang benar adalah husnuzan kepada Allah pasti mengajak untuk bertawakal kepadanya. Kerana tawakal tidak mungkin dapat direalisasikan pada pihak yang dijadikan sebagai sasaran buruk sangka. Okay, kalau ada orang dia dah su'udzan kepada Allah, macam mana dia nak tawakal, betul tak? Kalau dia dah su'udzan kepada Allah. Okay, Nabi SAW dalam hadis yang di bawah tu sebut,
3 hari sebelum wafat. 3 hari sebelum wafat Nabi SAW sebut la yamutanna. Nun tu syaddah kan, itu dipanggil nun taukid, penegasan. Maksudnya jangan sesekali. Jangan sesekali, penegasan lah yang Nabi SAW bagi. Salah seorang daripada kamu tu meninggal dunia melainkan dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah. Illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Antara pesanan terakhir Nabi SAW. Okey. Dan kita pun semua orang pernah dengar yang hadis kursi Allah Azza wa Jalla sebut ana inda dhanni abdi bi. Saya ni seperti mana sangkaan hamba saya kepada saya. Okay, aku ni seperti mana sangkaan hamba aku kepada aku. Okay, dalam hadis kursi Allah Azza wa Jalla sebut. Jadi kalau orang tu memang dia sangka buruk ke Allah, adil lah kalau Allah muamalahkan dengan dia dapat benda yang buruk. Kalau dia sangka baik, okay, adil jugalah Allah akan beri kepada dia, muamalah kepada dia apa yang baik. So point dia adalah bila kita tengah fikir kan, kita tengah fikir patut ke saya sangka baik, ataupun aku ni siapa sehingga nak bersangka baik, ataupun aku ni siapa sehingga aku layak dapat apa yang Allah nak berikan. Contoh, dia sangka baik dah, okay, dia dah sangka baik, kemudian dia tanya, tapi saya ni jahat, saya ni orang yang fajir, saya ni orang yang banyak dosa kan, saya ni mungkin orang yang fasik. Kalau betul pun Allah akan bantu, aku ni layak ke untuk dapat bantuan? Jadi waktu tu dia kena ingat hadis tadi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ni, aku ni seperti mana yang hamba aku sangka pada aku. Jadi kalau kita sangka Allah ni dengan kasih sayang Allah pada hambanya, dengan rahmatnya Allah pada hambanya, dengan maha pengampunnya Allah pada hambanya, walaupun aku ni asalnya memang tak layak pula nak dapat bantuan, betul tak? Tapi insya-Allah Allah akan bantu. Aku percaya Allah akan bantu. Okay, aku percaya Allah akan bantu. So kita jangan rasa yang kita ni tak layak sampai kita tak minta ke Allah. Tak. Kita kena minta ke Allah, kan? Sebab tu tak minta kepada Allah tu Allah murka. Kalau kita rasa kita tak layak dan kita tak minta, Allah murka. Kita kena minta. Kalau kita tak rasa layak pun kita kena minta juga. Bukan kita yang tentukan kita layak atau tidak. Okay? Bukan kita tentukan kita layak atau tidak. Dan beza Allah dengan makhluk ni adalah Allah suka kalau diminta oleh hambanya, kan? Tapi kalau hamba, dia benci kalau orang minta kat dia. Okay? Allah, macam dalam ada satu syair itu sebut, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah ni kalau kita tak minta kat dia, Allah tak suka kat kita. Sebab tak minta pada Allah tanda bahawa kita rasa kita tak ada kebergantungan atau keperluan kepada Allah. Macam orang Inggeris panggil self-sufficient. Aku ni self-sufficient, aku tak perlu orang lain. Ada orang dia ada mindset dia nak self-sufficient sangat sampai dekat Tuhan pun dia tak nak minta. Okay? Jadi Allah Azza wa Jalla akan murka pada orang yang tak minta kepada. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Tapi anak Adam, kita ni, okay, wa bunayya Adama, kalau anak Adam ni, kalau kita lagi minta dekat dia, lagi dia benci dekat kita. Okay? So wa bunayya Adama ta yaghdabu in sa'altahu. Okay? Anak Adam ni kalau kamu minta kat dia lagi banyak, lagi dia tak puas hati. Dekat Allah kamu minta lagi banyak, lagi Allah suka. Terbalik, kan? Kalau manusia hari ni dia baik, dia tolong kita, dia bagi favor lah, dia bagi pemberian dengan dia redha, dia, kan, kita pun terima pemberian tu. Besok kita mula minta lagi, okay, dia bagi, lusa minta. Lepas dah berapa minggu, kalau dia orang kaya sekalipun, dia akan rasa macam apalah dia ni, takkan kau nak harapkan aku bagi setiap hari. Orang Melayu lah dah, manusia umumnya, bukan Melayu je, manusia umumnya manusia umumnya dia ada masalah macam tu. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla lagi minta lagi dah dapat, dan lagi Allah suka. Okay, itu beza di antara Allah dengan makhluk. Kan, sebab itulah di kalangan salafus salih ni, penggantungan dan permintaan pengharapan mereka kepada Allah tu tinggi sampai tali kasut pun doa. Tali kasut hilang doa. Kita ada tak fikir kunci kereta hilang kita doa? Tak ada. Kunci kereta hilang kita serabut. Dekat dalam rumah tu kan, mana pergi kunci kereta, siapa nampak? Tak doa pun. Tak terlintas bila kunci kereta hilang tu fikir doa, tak. Kontrol TV hilang, kontrol aircon hilang, mana pergi ni, mana pergi bateri.
serabut cari rumah, suruh anak ke, kalau orang yang dah kahwin dia suruh bini dia ke apa, jom cari. Dia tak ada fikir pun. Sebab bagi dia apa? Ini terlalu leceh untuk saya minta pada Allah. Tak, salaf tali kasut minta. Kalau kita ada kasut sekolah yang zaman-zaman dulu orang pakai apa, palas lah apa semua tu, yang pakai tali kasut tu, hilang tu, dia doa kepada Allah. Kan, tapi kita tak rasa terdetik nak doa lah, sebab kita tak sampai ke tahap tu lagi. Kita punya pengharapan, kita rasa kita ni ada istighna, macam aku ni self-sufficient ni, so kita tak minta. Kan, kalau kita nak buat kopi ni, anda bagi contoh, nak buat kopi kat dapur rumah kita, tengok gula tak ada, apa salahnya kita, ya Allah mudahkanlah aku untuk dapat gula besok, contoh. Kan, kita mungkin fikirlah benda kecil macam tu kita doa, apa salahnya? Kita doa mungkin besok kita pergi Giant contohnya, ada promosi dapat murah dengan doa kita, kan. Kita tak tahu, sebab kita ni rasa self-sufficient lah. Kita rasa macam benda macam ni aku tak perlu kot doa. Tak, semua benda kau kena doa. Okay, semua benda awak kena doa. Nombor 6, kepasrahan hati kepadanya dengan mengarahkan semua faktor kepadanya dan memutus semua perintangannya. Okay, istislamul qalbi lahu, maksudnya menyerahkan hati kita kepada Allah. Dan itulah maksud Islam. Inilah Islam sendiri, ya. Kan? Sebab Islam tu dari sudut definisi dia pun adalah berserah diri kepada Allah. Okay, Islam adalah al-istislamu lillah, okay, wal-inqiyadu lahu. Islam ni adalah kita serah diri kepada Allah dan kita patuh terhadap apa yang Allah suruh. Kan? So, tawakal dengan Islam ada hubungan yang rapat. Okay, kalau orang tu mengaku dia Muslim, okay, dia mengaku dia Muslim, dia orang Muslim ni mesti kena ada penyerahan kepada Allah. Jadi bila dia tawakal, dia pun kena dia kena berserah lah. Okay, orang kata Islam ni datang daripada perkataan sejahtera, itu betul. Tapi dalam bahasa Arab sejahtera tu tiga huruf, salima, yaslamu, salam. Islam bukan tiga, Islam 4. Aslama, yuslimu, Islam. Okay, 4 huruf. Dia punya wazan dia lain. Aslama maksud dia menyerah. Menyerah dengan sejahtera. Orang kita bila nak cerita pasal Islam, agama yang menggalakkan kepada peace, kan, tak mau kepada terorisme, betul lah, tak mau kepada terorisme dengan menggalak kepada peace. Dia bawa, dia kata Islam tu maksud dia peace. Tak. Islam tak maksud dia peace. Salam maksud dia peace. Sebab tu kita cakap Assalamualaikum, peace be upon you, kan, sejahtera ke atas kamu. Tapi Islam ni penyerahan. Islam lain. Islam tu al-istislam, menyerah diri kepada Allah. Okay, nombor 7 at-tafwid, pasrah diri, menyerah kepada Allah. Tafwid lah, penyerah diri, penyerahan yang total. Sebab tu dalam hadis disebut dekat bawah tu, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku dan aku pasrahkan urusan aku kepadamu. Kan? Doa yang kita baca sebelum tidur, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Muslim, siapa yang baca doa ni sebelum tidur, kalau dia mati dalam keadaan iman. Okay, aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik, dan saya sandarkan, alja'tu, saya sandarkan belakang saya ni, macam ni lah, macam kita sandar pada kamu wahai Allah. Okay, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. La malja atau la malja wa la manja minka illa ilaik. Tak ada tempat untuk kembali, tak ada tempat untuk lari, melainkan hanya kepada kamu ya Allah. Kan? Tak ada tempat untuk kita lari, tak ada tempat untuk kita kembali, melainkan hanya untuk kamu ya Allah. Lujuk tu lari. Okay, dalam bahasa Arab pun guna farra yafirru, lari juga. Tapi dalam Quran kata fafirru ilallah, lari kepada Allah. Sedangkan orang Arab bila guna lari, dia bukan lari ke, lari dari. Saya lari ke harimau ke dari harimau? Saya lari dari harimau lah. Gila lari ke harimau, kan? Tapi dalam Quran dia guna perkataan lari ni menuju kepada Allah. Okay, maksudnya apa? Lari daripada yang lain dan lari daripada yang lain untuk menuju hanya kepada Allah. Tu fafirru ilallah, lari daripada yang lain dan hanya untuk menuju kepada Allah. Lari bukan jalan, maksudnya bersegera.
untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah. Okey. Okey, itu maqam yang Imam Ibn Qayyim sebut. So siapa ada 8 7 okey, 8 ridha. Yang terakhir ridha. Ibn Qayyim mengatakan ridha merupakan buah dari tawakal. Macam mana cakap tadi lah, tawakal dulu kemudian baru ridha, kan? So ridha ni buah kepada tawakal. Siapa yang menafsirkan tawakal dengan hal ini, maksudnya dengan 8 maqam yang disebut tadi, maka dia menafsirkannya dengan nilai dan faedah yang terbesar. Jika manusia benar-benar bertawakal, nescaya dia akan meridai apa yang dikerjakan oleh pihaknya. Tu, Syekhul Islam menyebutkan bahawa redha dan tawakal mengelilingi apa yang ditakdirkan. Tawakal sebelum kejadian, sementara redha setelah kejadian. Okey. Kemudian Syekhul Islam kata, oleh kerana itu orang yang bertawakal kepada Allah sebelum perbuatan dan redha pada apa yang ditetapkan setelah perbuatan, bererti dia telah melakukan ubudiyah. Okay, dia telah tahqiq al-ubudiyah, telah tahqiq merealisasikan perhambaan kepada Allah. Okey. Okey, seterusnya kita masuk pada bab nombor 2. Kedudukan tawakal dalam keyakinan. Keyakinan ni akidah. Pukul 11 dah. Okey, rehat dulu ke? Kita rehat dulu ke macam mana? Anda tengok pandangan antum. Anda rasa rehat dulu sebab rehat 15 minit bagi orang pergi tanda dan sebagainya. Okay, dan ulama salaf antaranya Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, guru Imam Malik, dia kata apa? Majlis tu kalau panjang, nanti ada orang lain dapat bahagian daripada majlis tu. Siapa orang lain tu? Syaitan, dia kata. Ni Ibnu Syihab Az-Zuhri sebut, guru Imam Malik, dia kata. So kalau kita buat majlis panjang, ada rehat. Manusia ni dia cepat bosan lah. Hatta penceramah mungkin kan, insya-Allah tak. Tapi kalau ada penceramah pun dia mungkin bosan, so dia kena rehat. Okay. So kita rehat dulu dalam 15 minit macam tu, kemudian kita sambung balik insya-Allah. Wallahu taala alam bisawab.